Hello guys, Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali lagi kita review untuk game Malaysia Under-19 di AFF Suzuki Cup bawah 19 yang berlangsung di Indonesia di Jakarta. Macam aku cakap awal-awal, aku bukanlah pakar taktikal, bukanlah pakar statistik, cuma kita review berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita tahu. So kita share idea. Untuk bila aku buat research, aku buat kaji balik, sebenarnya AFF bawah 19 ni diadakan every year daripada tahun 2017, 2018, 2019. Cuma 2020 dan 2021 di stopkan akibat COVID. Dan korang kena tahu masa edition 3 yang terakhir tu 2017 tu kita masuk final, kita kalah dengan Thailand 2-0. Dan 2018 pun 2018 kita masuk final, kita champion. Kita champion lawan Myanmar 4-3. Ini zaman-zaman aku rasa generasi emas kot, zaman-zaman dibimbing oleh coach Boyan Odak. Masa tu ada Akia, Ni Akif, Azri Ghani, Adi Fayad, Zafwan Azman pun ada. Aku rasa korang mesti ingat. Dan 2019 kita masa tu zaman-zaman budak-budak Lokman Hakim. 2019 kita kalah final juga dengan Australia. Untuk edisi 2022 ni kita berada dalam grup yang agak senang sebenarnya. Bersama dengan Kemboja, Timor Leste, ada Laos dan Singapura. Sebab tu sasaran realistiknya kita perlu layak ke semifinal lah. Sebab tu aku rasa kebanyakannya bila aku interview coach, aku interview player-player bawah 19 ni, diorang yakin, optimis untuk layak ke semifinal. Bukan overconfident, tapi kita bukan nak downgrade ke pasukan-pasukan lain, tapi kita tahu kemampuan kita dan ranking lebih tinggi. So berdasarkan game lawan Kemboja, alhamdulillah kita berjaya mencatat kemenangan pertama, iaitu anak-anak buah Hassan Sadali Waras berjaya menang 2-1 ke atas Kemboja. So secara overall bila aku tengok game tu, sebenarnya ramai player-player yang aku tak berapa mengenali lah. Sebab ni ada list nama yang aku tengok, kebanyakannya player yang bermain di Liga Premier. Ada kebanyakan player daripada Selangor 2, JDT 2, ada squad projek MSN, ada budak AMD 3 orang, dan Red Bull Red Star Belgrade dan Kuala Lumpur FC. So secara overall untuk first half aku rasa kita ada game plan, kita ada gameplay yang nak dimainkan. Aku rasa high intensity yang dimainkan, pressing awal. Bila tim Kemboja dapat bola, kita buat pressing awal untuk mematahkan diorang punya serangan. Ada juga beberapa peluang yang kita berjaya, dan di situ juga dengan pressing awal tu kita berjaya mendapat 2 gol awal. Dan satu gol tu yang first gol tu satu orang kata apa, true pass yang cantik digolkan oleh Najimuddin. Dan second gol tu aku rasa gol boleh dikatakan world class kot, dengan dia tengah beat dengan defense, so dia boleh buat lipat tu. Gol daripada siapa tadi? Haikal Hakimi daripada Selangor 2. So untuk first half aku rasa bermain dengan sangat baik. Cuma ada beberapa silly mistake dan misplace punya pass lah, menyebabkan tim Kemboja dapat bola. Cuma kalau tim bukan lawan Kemboja, aku rasa mungkin itu agak bahaya, agak shaky kat situ. Mungkin kalau lawan tim-tim yang macam Vietnam ke Thailand ke, mungkin itu akan menjadi ancaman buat defender kita. Okay, sebab ada 3 nama tak silap aku yang dah berada dalam skuad Sukan C. Sebab tu Ubaidullah diletakkan sebagai kapten, walaupun dia bermain di projek MSN, tapi dia dapat pengalaman beraksi di Sukan C bersama dengan Brad Maulani. Kita ada juga Faiz Amir, antara 2 tonggak yang bila bawah 23 tu dia ada minit permainan untuk dimainkan. Okey, cuma second half tu apa daripada pemerhatian aku, kita slowkan tempo. Mungkin Kemboja mengambil peluang dekat situ lah. Dengan kesilapan kapten kita sendiri, Ubaidullah, tersalah passing, dan orang membuat counter attack dan terus gol dekat situ. So second half tu mungkin daripada segi intensity, sebab kita dah main high intensity, yang first half tu mungkin fitness level tu aku rasa di pemain-pemain Malaysia masih lagi perlu ditingkatkan kot. Sama juga macam sini, bila first half kita dah all out attack, second half kita agak kurang. Memang kata lawan Kemboja saja, tapi secara overall mungkin tak tahulah, bagi aku bawah 19 bermain yang lebih elok sikit kot daripada 23. Setuju Producer? Elok sikit lah, bukan nak kata bawah 23 main tak elok, tapi berdasarkan untuk perlawanan pertama bawah 19 ni, aku rasa it's good game lah untuk diorang. Walaupun menang 2-1 je orang kata lawan Kemboja, tapi untuk orang kata ni good start untuk Kemboja.
which is good. So ramai aku rasa yang nak tengok Omar Ryan beraksi. Aku pun excited sebenarnya nak tengok Omar Ryan. Antaranya Omar Ryan, Abdul Rahman dan juga Azhar Aras. Tapi Azhar Aras terpaksa digugurkan akibat hamstring dekat bahu. Aku dengar cerita 2 minggu terpaksa direhatkan. Dia terpaksa tak dapat ikut. So Abdul Rahman pun aku excited sebab dia graduan terbaik AMD tahun best 2016 kalau tak salah aku, dengan high top scoring. So sebab kita jarang tengok kan Liga Premier untuk Selangor 2 ke JDT 2. So bila ada peluang-peluang macam ni, aku excited nak tengok Abdul Rahman sebenarnya. Ada satu prospek yang besar untuk kita punya national team juga. Cuma dia pun mengalami masalah injet, cuma aku tak sure injet apa dan berapa lama. Mungkin esok kalau ada press conference ke apa, kita boleh tanya kepada coach. Cuma Omar Ryan aku rasa mungkin ramai yang macam nak kata terkejut kan, bukan kita terkejut, mungkin terkejut juga aku bercakap bila nama dia diletakkan sebagai pemain simpanan dan tak dimainkan langsung tentang Kemboja. Apa yang coach cakap bila aku bertanya dengan coach, Omar Ryan ni is good player. Dia sebab satu kau kena tahu, pemilihan player-player yang dibawa oleh coach Hassan Sazali ni, dia nak player yang boleh utility, yang boleh bermain di pelbagai posisi. Itu aku suka coach punya approach kat situ. Cuma Omar Ryan ni coach kata dia tak dapat nak adapt. Bukan tak dapat adapt suasana, dia tak dapat yang keserasian. Mungkin sebab kebanyakan budak-budak ni semua dah graduate AMD, pernah bermain bersama lah. Mungkin Omar Ryan ni bukan daripada graduate AMD, mungkin nak adapt tu agak sukar lah. Macam kita lah baru masuk sekolah ke kan, tukar sekolah ke, nak suai kenal tu mungkin mengambil masa sikit. So aku rasa untuk next game Omar Ryan akan dapat main juga, mungkin menentang Singapura ni hari Khamis. Sebab aku rasa dalam grup B ni Singapura antara lawan yang paling kuat lah untuk kita semua. So tak ada apa nak review, nak cakap basic review saja untuk kali ni. Tak ada pasal taktikal pun. Untuk first game ni is a good game lah untuk squad Hassan Sazali waras. Cuma maybe kena ada gameplay, cuma maybe kena compactkan lagi. Dan bila second half tu aku nampak player kita dah agak letih dan banyak buat mistake-mistake yang tak sepatutnya lah. Sebab macam aku kata tadi, sebab lawan Kemboja banyak lepaskan peluang. Kalau kita lawan yang ranking yang lebih baik, kita yang lebih baik macam Vietnam, sebab grup lagi satu adalah grup maut, ada Indonesia, Vietnam, Thailand dekat situ. Sebab Indonesia aku dapat tahu diorang memang prepare betul-betul squad ni daripada awal tahun, sebabkan tahun depan diorang jadi tuan rumah untuk Piala Dunia bawah 20 tahun di tempat sendiri. So dengan squad ni memang diorang tengah membentuk satu squad yang hebat lah. So aku rasa kita bernasib baik dan luck sebab tu target realistik kita sampai ke semi-final. Okay guys, untuk yang terakhir kali aku rasa player-player yang maybe menarik perhatian aku rasa untuk game ni man of the match aku bagi dekat Najmuddin lah. Najmuddin Akmal, pemain Johor Darul Takzim yang kedua. Nampak dia boleh main masa first half, dia boleh dribble, dia boleh bawa bola ke depan, ada gaya. Betapa boleh cut back, boleh crossing, dan dia pun menjadikan gol. Sebab masa first half punya sistem aku nampak banyak player yang kat atas tu dia rotate position, 3 yang depan kat atas tu. So aku rasa ni salah satu faktor kenapa coach Hassan Sazali memilih utility player untuk bermain di berbagai posisi. Dan second half pun ada satu peluang yang aku rasa one on one dia shoot agak kuat. Tapi aku rasa untuk overall dia man of the match bagi aku. Dan player daripada KL ni Muhammad Hakimi Azim, aku rasa walaupun dia bermain dalam second half, tapi aku rate dia, aku rasa quite good. Rajin pressing, boleh bawa bola dan boleh crossing. Ada satu peluang tu bila dia dah pressing, dia dapat bola dan dia cross, player tu terlepas. Ada satu player tu terlepas, aku tak ingat nama dia, nak tershoot angin pula. So mungkin untuk Najmuddin ni, macam dulu kita ada Najmuddin juga yang perform masa squad AFF bawah 19 2019, tapi sekarang tak tahu dia hilang ke mana. Dan sekarang ni kita ada Najmuddin baru. So it's quite good untuk Najmuddin. Aku rasa ramai yang akan melihat Najmuddin untuk next game. So tak ada apa untuk minggu ni. Untuk hari ni secara overall aku rasa sebabkan lawan Kemboja dan FM pun aku rasa meletakkan harapan tinggi dalam skuad ni untuk ke next round. Of course lah ke next round sebab kau grouping yang senang tu. Kalau kau tak layak ke separuh akhir tu memang something lah. Tapi aku rasa daripada segi list player yang walaupun agak budak baru, tapi aku yakin untuk ke semi-final tu tak ada masalah buat squad bawah 19 ni. So semoga kita jumpa lagi di review-review akan datang.
akan datang apa di kami sini hari lawan Singapura. So kita jumpa lagi. Ciao.